Salam sejahtera Asia diucapkan kepada anda yang sedang menonton Sejahtera Asia pada pagi ini. Apa khabar anda di rumah dan juga kes COVID sekarang ini mencecah sehingga 20,000. Jadi kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan juga anda jaga diri, jaga keluarga dan jaga orang di sekeliling anda. Okey? #lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita. Baik, hari ini topik kita mengenai royalti dan pengeluaran lesen muzik Sarawak bersama dengan dua tetamu jemputan kita iaitu Dr. Alim Impira, Timbalan Pengerusi Persatuan Armada Anak Seni Sarawak, ARAS, dan juga Miss Juliet Tan, Pengarah Urusan Music Rights Sarawak Berhad. Selamat pagi diucapkan kepada anda berdua. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sihat ya? Ya. Sihat. Baik. Okey, difahamkan. Kita terus ke soalan. Persatuan Armada Anak Seni Sarawak, ARAS, merupakan persatuan yang memulakan Music Rights Sarawak Berhad MRSB dan baru saja official pada Julai iaitu bulan lepas. Jadi mungkin boleh kongsikan peranan ARAS dan MRSB dalam meningkatkan standard industri seni muzik tempatan. Boleh kongsikan Dr. Alim. Okey, terima kasih. Terlebih dulu saya ingin memperkenalkan ARAS. ARAS ataupun Armada Anak Seni Sarawak telah didaftarkan sebagai satu pertubuhan di bawah Akta Pertubuhan 1966 pada 24 Oktober 2018. Ya, dengan ahli-ahli ARAS terdiri daripada komposer lagu, penulis lirik, pemilik syarikat rakaman, penyanyi, pemuzik iringan dalam rakaman lagu, penyusun muzik dan mereka yang terlibat dalam industri perfilman dan video. Okey. ARAS kini mempunyai 385 ahli dan ARAS telah menubuhkan Music Right Sarawak Berhad pada tahun ini, ya. Dan kita dari segi persoalan yang dikemukakan iaitu apakah peranan kita untuk meningkatkan standard industri seni muzik Sarawak. Pertama, kita memberi kesedaran kepada ahli-ahli supaya menjaga hasil karya mereka dan kita nak pastikan bahawa karya yang mereka hasilkan itu sentiasa dipelihara dan mendapat habuan ataupun royalti yang sepatutnya lah. Jadi satu, kita menjaga kepentingan ahli kita, iaitu dengan memastikan hasil karya mereka dibayar royalti yang sepatutnya. Nombor dua, untuk meningkatkan seni muzik di Sarawak ini, kita memberi ilmu seperti kita menganjurkan kita ada beberapa program, beberapa kursus, beberapa bengkel bagi meningkatkan hasil karya mereka ini. Dan untuk itu kita juga mengambil tindakan ataupun melaksanakan program-program yang boleh meningkatkan tahap persembahan mereka. Seperti di depan halayak ramai lah. Okey, dan ketiganya, kita sebagai satu pertubuhan yang bertanggungjawab menjaga kebajikan ahli kita lah. Jadi sudah semestinya kalau kebajikan ahli sentiasa terjaga, sudah pasti mereka akan berasa selesa dan menghasilkan karya-karya yang bermutu lah. Itu ada tiga tindakan kita untuk meningkatkan standard industri seni muzik tempatan Sarawak kita lah. Di mana dalam arti kata lain kita boleh katakan untuk meningkatkan lagi kualiti penggiat seni Sarawak. Jadi Miss Juliet, anda sebagai pengarah MRSB, jika boleh dikongsikan dengan lebih lanjut bagaimana proses perlesenan ini dilakukan dan bagaimana pengkarya tempatan dapat memperoleh manfaat melalui perlesenan ini. Kalau tadi memang ada dimaklumkanlah, memang mereka akan mendapat royalti dan yang setimpal. Jadi kalau boleh dikongsikan
kalau MACP nak register, syarat dia perlu ada 5 lagu dan 2 lagi harus ada lirik. Kalau itu MACP. Kalau MRSB bagaimana? Kalau MRSB untuk mendaftar menjadi ahli, sekurang-kurangnya ahli itu ada mempunyai satu lagu. Kita cuma bagi syarat untuk satu lagu membolehkan mereka menjadi ahli kepada MRSB lah. Berkenaan dengan pelesenannya pula, actually kita memang ada website di mana end user yang memohon pelesenan, orang yang tidak nak memainkan lagu lah. So tidak harus mengambil lesen lah, memohon lesen dengan MRSB. Jadi cara pemohonannya kami orang ada website-nya, just boleh key in, login kepada kami orang pun website. Dan dalam siaklaknya ada yang pun kategori lain kadar tarifnya lah. Maksudnya mereka yang memainkan lagu seperti radio-radio. Radio kadang-kadang ada persembahan live macam ni lah. So far kena tok pandemik kebanyakan tidak main radio atau CD macam ni lah. Ya, itu salah satu alternatif yang digunakan sekarang ini. Baik. Untuk pelesenan untuk pemohon lah, pengguna akhir lah, end user. Jadi untuk member pula, untuk ahli pula, mereka juga boleh login untuk mendaftar lah sebagai ahli dengan MRSB lah. Okey, melalui website yang sama juga nanti. Yes. Okey, kita akan bincangkan di hujung itu nanti. Kita akan promote website dia. Tapi seperti yang Dr. Alim maklumkan tadi, 385 ahli di bawah ARAS. Tapi kalau untuk MRSB sendiri, setakat ni ahlinya dah berapa orang? Setakat ni ahli MRSB ada 940. 940, banyak. Dia baru dilancarkan bulan lepas, betul? Dilancarkan maksud dia? Officially dilancarkan. Maksudnya sudah ada tertubuh. Daripada ditubuhkan, dah terus dapat 980 lebih. Tak, kita ditubuh pada tahun lepas. Tahun lepas. 28 September 2020. Dan masa itu kita mencari. Selepas kita mempunyai webinar dengan Menteri Menteri Perdagangan tu, dengan MyIPO juga sekali. So masa tu kita punya ahli bertambah dengan lebih cepat. Okey. Jadi nak tahu Dr. Alim, nanti kita akan bincangkan mengenai apa skop atau lagu tempatan yang mungkin dikenakan royalty. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia, dan kepada penggiat-penggiat seni di luar sana, ini adalah topik menarik kita pada hari ini, iaitu kutipan royalti dan pengeluaran lesen muzik Sarawak. Jadi kita akan terus ke soalan kepada Dr. Alim. Kita nak tahu, selain daripada kutipan royalti muzik dan pengeluaran lesen penggunaan muzik tempatan, ARAS ataupun MRSB adakah menyediakan program-program yang memberi manfaat kepada ahli? Sebab kalau MRSB tadi dimaklumkan dah ditubuhkan pada tahun lepas, cuma baru diperkenalkan kepada semua pada bulan lepas. Jadi mungkin boleh ceritakan apa antara program yang dijalankan? Okey, terima kasih. Tadi kita katakan bahawa untuk meningkatkan industri muzik tempatan Sarawak, kita melaksanakan menjaga kepentingan ahli, kedua menambah ilmu, ketiga menjaga kebajikan ahli. Jadi untuk soalan yang tadi, kita fokus kepada 3 aspek juga. Satu, karya muzik itu sendiri. The music is lagu ialah. Yang keduanya rekaman bunyinya. Rekaman bunyi. Ketiga, pelaku rekaman lagu-lagu orang yang terlibat orangnya. Okey. Jadi kita telah ARAS telah membuat beberapa program untuk menaikkan standard quality music tempatan kita Sarawak tu. Dengan satu, kita melaksanakan klinik muzik.
Oh, ada klinik Ada muzik. klinik muzik juga. Sebab kita tadi katakan yang kita fokus kepada tiga perkara tadi, karya muzik, Ya. rekaman bunyi dan pelaku rekaman lagu-lagu. Jadi itu adalah tiga faktor perkara yang kita rasa penting untuk meningkatkan standard seni muzik kita. Jadi that's why kita adakan klinik muzik. Kita adakan kelas vokal juga Oh, untuk okey. ahli-ahli Baik. dan penulisan lirik. Lepas tu bengkel penerbitan video dan penting sekali mixing dengan mastering. Ya, dan ini adalah program tahunan kita untuk meningkatkan kualiti ataupun standard seni muzik kita di Sarawak. Ya, dah macam sekolah dah saya dengar. Okey, sudah tentu orang ramai pasti tertanya, ada tak sebarang bayaran dikenakan kepada penggiat industri muzik etnik tempatan jika mereka ingin mendaftar menjadi ahli MRSB, Miss Juliet? Okey, sebenarnya memang ada. Ya. Itu adalah untuk permulaan pendaftaran. Kita kenakan RM30 lah. RM30 ya? Itu secara semua hidup. Cuma bayar Secara sekali seumur saja. hidup. Oh, maksudnya hanya yuran permulaan sahaja RM30. Ya. Tapi kalau ahli itu adalah daripada ahli aras, Ya. maksud dia akan automatically masuk kepada MRSB secara percuma. Maksudnya daripada ahli aras tu tadi boleh automatically masuk MRSB secara percuma tanpa ada pembayaran pun dikenakan. Kalau ahli baru baru dikenakan pembayaran RM30. Okey, mungkin boleh dikongsikan sekiranya ahli muzik tempatan ingin menarik diri sebagai ahli MRSB setelah beberapa tempoh, adakah mereka dibenarkan berbuat demikian? Memang mereka mempunyai hak dia sendirilah. Ya. Macam sekiranya mereka berdaftar dengan MRSB, mereka akan bagi mandat kepada kita untuk collect lagu-lagu dia, untuk agihkan royalty untuk mereka lah. Jadi kalau dia nak menarik diri, memang kita tak ada halangan. Itu adalah hak masing-masing. Baik. Okey, Doktor, apakah antara alternatif yang diambil oleh pihak ARAS dan MRSB dalam meyakinkan penggiat industri muzik tempatan untuk mendaftar di bawah naungan MRSB di mana kebajikan mereka pun turut terjaga seperti yang dimaklumkan tadi, Doktor? Ya, okey. Terima kasih. Tadi kalau kita nak menarik orang supaya menjadi ahli sesuatu persatuan itu, orang akan tanya apa faedah saya. Dia akan berkira apa faedah kami join Natu Aras ke MRSB ke, apa faedahnya. Sudah mestinya dia mau pulangan yang baik. Pertama, tadinya nak meningkatkan ilmunya. Okey, meningkatkan ilmu. Sebab awal-awal tadi saya kata salah satu matlamat kita adalah untuk meningkatkan ilmu ahli-ahli kita dari dalam muzik itu sendirilah, tu yang penting. Lepas itu kita adakan apa nama yang kebajikan tadi. Contohnya dalam masa COVID ini kan. So kita ada juga memberi bakul makanan. Oh, ada memberi bakul makanan. Ya. Okey, menarik. Ahli-ahli. Dan yang tadi the next one adalah semestinya adalah kita mesti mempertahankan, memperjuangkan keuntungan ataupun bayaran untuk ahli itu. Kita nak pastikan apa yang mereka hasilkan, karya yang mereka hasilkan itu mendapat pulangan yang setimpal. Ya. Balik-balik tiga itu juga. Betul. Sebab mungkin ada setengah pihak menganggap bahawa mereka punya usaha dah lebih daripada yang sepatutnya, tapi bayaran tidak setimpal yang didapatkan. Tapi sebagai kita juga ada badan pelesenan di peringkat global yang mempunyai fungsi yang sama seperti MRSB, iaitu Badan Perlindungan Hak Cipta Muzik MACP Berhad. Apakah keistimewaan yang dibawakan oleh MRSB sendiri yang berbeza dengan badan pelesenan yang sedia ada? Okey. Kalau kita tanyakan keistimewaan dia, keistimewaan dia adalah memang nyatalah MRSB adalah milik orang Sarawak. Jadi kita pun orang Sarawak. Jadi kita mempunyai kita punya
zon-zon di setiap bahagian di Sarawak. Jadi untuk kita menjangkau end user yang menggunakan produk kita, kita boleh mengutip royalti yang lebih. Jadi ini boleh menambahkan lagi hasil kepada pencipta pengkarya itulah dari sana. And then kita pun macam saya cakap kan, office kita di Sarawak, di Kuching. Jadi kita 12 bahagian semua ada cawangan-cawangan kita juga. Jadi apa-apa masalah mereka boleh datang. Tak semestinya terus ke Kuching. So itu satu daripada keistimewaan dia lah. Jadi untuk kutipan tu mungkin kita akan menjalan lebih mendalam lagi kalau dibandingkan dengan yang sebelum inilah. Okey, maksudnya dekat sini kutipan yang dijalankan sekarang ini, setakat ini kalau kita seperti yang dimaklumkan tadi 900 lebih ahli, betul. Jadi dari mana kebanyakannya ahli-ahli itu datang? Adakah memang dari Sarawak kita fokus, tapi di sekitar mana demographic area yang paling banyak? Kebanyakan dia bahagian bandar lah, macam Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, Muka, sebab kita lagu etnik ini luas. Dia tak semestinya lagu Iban, Bidayuh ataupun bahasa Sarawak. Kita juga ada lagu untuk ada orang Lumbawang, yang orang Ulu yang macam di Lawas sana. Memang kita semua akan, itulah ahli kita semua ada di merata-rata Sarawak ni. Okey doktor, bagaimana mungkin boleh dikongsikan bagaimana MRSB ataupun ARAS membahagikan ataupun mengagihkan royalti untuk sesebuah lagu, mungkin kepada komposer lagu, kepada penulis lirik, artis, ataupun itu perbincangan di antara mereka sendiri. Bagaimana? Okey, I think ini saya jawab doktor. Okey, pembahagian royalti. Kita memang ada kita punya percentage untuk royalti itulah. Jadi kita ada 8 level untuk collection royalty itu. 8 level. Satu adalah untuk penulis lagu. Kedua adalah untuk komposer lagu. Dan ketiga penyanyi. Dan keempat ada music arranger. Keenam itu adalah syarikat rakaman. Ketujuh publisher. Dan ke-8 itu adalah untuk pengarah music video. Jadi kita ada percentage masing-masing lah yang akan kita agihkan mengikut percentage lah. Okey, ada percentage-nya masing-masing. Kalau nak tahu lebih lanjut kena daftar jadi ahli. Okey, doktor mungkin boleh kongsi bagi apa-apa pesanan kepada mereka yang sangat-sangat berminat dalam industri seni. Jadi pesanan kepada mereka yang berminat, doktor. Kita memang mengalu-alukan semua anak seni Sarawak, anak seni tempatan Sarawak untuk mengetuai ARAS dan pada masa yang sama untuk menjadi ahli MRSB. Kerana kami di ARAS dan MRSB akan menjaga kepentingan anda. Itu permintaan kita kepada anak seni tempatan Sarawak lah. Dan akhir sekali, Ms. Juliet, promote website untuk daftar tadi, register. Okey, sekarang website kita sekarang masih dalam proses. Bila kita sudah siapkan semuanya, kita akan publish lah. Kita akan bagi tahu secara umum lah. Sama ada melalui. Tapi you boleh tengok kita punya website dekat FB, Persatuan Armada Anak Seni Sarawak ataupun MRSB, Music Right Sarawak Berhad. You boleh dapatkan kita punya link sana lah untuk register sebagai ahli ARAS ataupun MRSB lah. Okey, baik. Terima kasih kepada dua tetamu kita pada hari ini, Dr. Alim dan juga Miss Julia. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan saya dan juga Gas di blok yang ketiga untuk isu-isu semasa yang kami akan bawakan khas untuk anda. Kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Putri Santoba sejinjang kisah lama zaman
sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisi ada dapat dilawan, anak dan dewa turut kayangan. Satu buah puteri bertenun kain malam. Sejinjang puteri menumbuk padi siang. Satu harinya dua kelahi, berano-ano si henti-henti. Seorang memadah diri bagus agi, seorang singal wala sampai ke mati. Satu buah puteri bertenun kain malam. Sejinjang puteri menumbuk padi siang. Udah lejuknya dua kelahi, lalu bertukuknya dua puteri. Sejinjang mengayun alok ke pipi, tebisan tubong sampai gitu hari. Tapi satu bong membalas jua, lalu ditikam batang belida sampai terkena sejinjang kepala, lalu berterabur jadi pulau kerak. Kisah satu bong, kisah sejinjang, asal berkawan jadi musuhan. Kini tu tinggal jadi kenangan, bagai ingatan sepanjang zaman. Putri satu bong, putri sejinjang, putri satu bong, putri sejinjang, putri satu bong, putri sejinjang, putri satu bong, putri sejinjang. Masih lagi menyaksikan Sejahtera Asia edisi Jumaat 6 Ogos 2021 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kalau tadi Jess bersama dengan Timbalan Pengurusi Persatuan Armada Anak Seni Sarawak dan Pengarah Urusan Music Rights Sarawak Berhad dalam topik kutipan royalti dan pengeluaran lesen muzik Sarawak. Untuk blok yang ketiga ni, pastinya kita nak bawakan kepada penonton kita Jess antara tumpuan utama yang perlu menjadi fokus mereka pada hari ini. Pastinya kita akan berbicara mengenai Sukan Olimpik Tokyo 2020. Apa cerita ni Jess? Viral guys dekat FB gara-gara penerjun China yang mendapat skor perfect 10. Di mana netizen dia saya boleh tengok post. semalam. Saya pun tengok nampak kongsi kan. Dia macam pup, macam tu je. Kan, dia macam buih tadi. Betul. Kalau boleh tengok apa yang netizen post yang macam-macam yang lucu, tapi viral itu viral yang positif kan. So, ada yang cakap penerjun China wanita umur 14 tahun, percikan air ibarat kau buang kapas dalam air tu. Bayangkan Hambik. macam tu je lah. Macam-macam juga. Ada lagi yang cakap bila saiz badan penerjun China dikata salah satu sebab kenapa ia dapat menghasilkan terjunan yang cantik tanpa percikan air. Amboi. Syukur dikurniakan badan yang kecil mulus. Saja atau orang Sarawak. Macam-macam je. Lepas tu ada yang cakap
Shark penerjun China ni keturunan mermaid. Woi. Pada Pandai pandai je. Inilah je ke? netizen. Nak tahu sebenarnya pada usia 13 tahun pun penerjun China ni yang viral sekarang ni, dia telah memenangi kejuaraan terjun di negaranya China, dan pada semalam pada usianya yang menjangkau 14 tahun 130 hari selepas Fu Mingxing melakukan pada Olimpik Barcelona 1992, menjadi penerjun paling muda dari China yang memenangi pingat emas pada Olimpik Tokyo 2020. Dan tanpa dapat digugat, dua penerjun muda dari China, iaitu Guan Hongchan 14 dan Chen Yuxi 15 terus mengesai acara terjun dengan masing-masing meraih pingat emas dan perak. Dengan pungutan mata gas, sukar digugat iaitu 466.20 dan 425.40. Sementara penerjun Australia, Melissa Wu memperoleh gangsa dengan 371.40. Jess berkesempatan tengok semalam. Kan tak tengok, saya berulang-ulang kali nak mainkan. Bila kita tengok Unbelievable. acara yang menjadi sebutan masyarakat ini semalam, pingat emas dan perak memang dah orang kata confirm milik negara China. Maksudnya negara-negara lain seolah-olah bertanding untuk merebut pingat gangsa. Dan Melissa Wu dari Australia bukan calon-calon juga. Sentiasa menunjukkan entry dan skill yang positif, yang konsisten. Dan saya kira InsyaAllah kita Malaysia dapat ambil ini sebagai satu analisis dan strategi supaya untuk tahun-tahun akan datang kita pula boleh mendominasi acara ini, kan? Dan bicara mengenai Guan Hongchan yang berumur 14 tahun tadi, pada tahun 2014 menonton, masa tu beliau baru berumur 7 tahun. Namun sudah menyeburi sukan bidang terjun ini dan menjalani latihan dengan bersungguh-sungguh. Lambat masuk tau, tapi meningkat dengan cepat. Itulah ungkapan yang dapat dikaitkan dengan Guan, kerana walaupun China kita tahu mempunyai barisan yang handal dan hebat dalam acara ini, namun kekemasan dan kualiti terjunan Guan telah meningkat dengan cepat. Sebab mungkin didorong oleh semangat tu, Jess. Sebenarnya ada cerita yang mana Guan nak dapatkan wang untuk menampung kos rawatan ibunya yang sedang sakit. Sebab tu ada juga komen netizen semalam. Masuk dalam air, tenang je. Setenang kasih ibu katanya. Inilah berkat doa ibu, kan? Kita tak tahu. Ada yang komen tak adil macam tadi sebab dia cakap badan Guan kecil lah apalah. Tapi saya kira, Jess, kiranya badan kita kecil tapi kita tak ada skill. Macam Jess, terjun, air tetap melimpah ruah. Saya tak pandai berenang langsung, guys. Jangan cakap lah macam tu. Dia kena ada skill juga, kan? Dia kena ada skill, kalau dah Jess semua. air melimpah ruah, kalau gas macam mana? Kena juri. Tsunami kot. Tak adalah, guys. Dan itulah dalam pada ini kita juga nak ucapkan tahniah kepada atlet berbangsa Bidayuh, atlet negara kita dari Sarawak, Pandalela Rinong, kerana dalam acara yang sama, walaupun tak dapat pingat, namun menjadi satu kebanggaan buat Malaysia apabila dapat melayakkan diri sehingga ke peringkat akhir. Tapi jangan bimbang kerana tumpuan kita esok hari. Malaysia masih ada harapan untuk dapat pingat melalui acara Kirin. Biarpun Dato' Azizul Hasni Awang dan Shah Firdaus Sahrom gagal mara untuk peroleh pingat bagi saingan pecut individu Sukan Olimpik Tokyo 2020 semalam. Tak apa, kata Dato' Azizul Hasni, Jess, ini adalah strategi sebenarnya yang mana beliau pasang. Tak apa, kalah semalam sebab nak reserve energy itu bagi acara Kirin esok. Jadi stay tune, okey? Betul lah. Tak apa, tak ada rezeki. Kalau menang tu ada permainan. Pandalela Rinong telah membawa pulang pingat di Tamasya Olimpik Tokyo 2021. Kali ini selepas berada di tempat ke-11 di kalangan 12 penerjun. Jadi okeylah tugas daripada tak ada, kan? Dia berjaya bawa nama Malaysia. Nak sampai ke peringkat Olimpik tu pun dah susah dah. Ni nak komen orang badan kecil pula. Tak ada skill, tak dapat juga, kan? Jangan. Okey, ada lagi daripada Sukan Olimpik Tokyo? Ada? Saya rasa setakat ini saja. Tapi apapun, kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang daripada China tadi, yang mendapat emas, Guan Hongchan daripada China, Chen Yuxi daripada China dan juga Melissa Wu daripada Australia. Kita boleh jadikan mereka sebagai idola, motivasi. Betul. Kesusahan hidup tidak menghalang kita untuk berjaya, malah ia boleh jadikan sebagai motivasi untuk kita lebih bersemangat. Sebab kalau kita lihat Guan semalam, ada lagi cerita Sukan Olimpik ni. Muka dia, sebab dia ada 5 round tau. Memang orang lain macam senyum lah, memang macam ada muka give up lah, nak nangis lah. Tapi bila kita tengok Guan, fokus dia penonton daripada round pertama sampai round ke-5. Maintain je. Dia maintain je. Dia seolah-olah macam, aku nak terjun dengan kemas, nak buat entry dengan baik.
ambil Kan? top 10. Memang dapat 10 penuh. Macam mana Ada tu? satu round tu 10 penuh kan? Gas lepas ni mungkin boleh invite dia pergi Aspirasi. Jauh sangat dari China tu penerbit ni. Macam-macam. Dia minat Kuan Minat penerbit? Tiba dia. Okey, selesai dengan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Seterusnya Jess, perkembangan Sarawak, silakan. Ya, perkembangan Sarawak mengenai imuniti kelompok mampu dicapai menjelang pertengahan Ogos. Woi, tak sabarnya. Sarawak mampu mencapai imuniti kelompok pada pertengahan Ogos atau September. Demikian keyakinan yang disuarakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berdasarkan pencapaian proses pemberian vaksin setakat ini. Kalau kita nampak kan Gas, pemberian vaksin di Sarawak memang cepat Gas. Cepat daripada dan mendahului negeri-negeri yang lain. Jadi Abang Johari turut berpuas hati dengan pencapaian keseluruhan program pemberian vaksin di Sarawak. Dan kalau nak diambilkan contohlah Gas, di bahagian Kapit, status pemberian dos keduanya telah pun mencapai 84%. Dan nak 100% confirm mereka dah capai tahap imuniti kelompok di tempat itu sendiri. Jadi kita tak sabar nak tahu bahawa Sarawak juga memang akan dapat capai 100%. Pertengahan bulan Ogos dan September. ya. InsyaAllah kita doakan. Dan kalau kita lihat di Facebook JKJAV, Sarawak antara negeri terpantas pastinya dalam proses pengedaran vaksin ini selepas Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kalau tak silap. Jadi syabas sebenarnya nak ucapkan kepada Kerajaan Sarawak dan pada masa yang sama kerjasama daripada rakyat Sarawak. Okey, malahan Jess, menurut Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, dalam memastikan supaya tidak ada mana-mana kelompok yang tercicir daripada diberi vaksin COVID-19, pendekatan turun padang akan digunakan bagi memberikan vaksin COVID-19 ini kepada gelandangan di Sarawak. Juga bagi tujuan ini, satu pasukan akan dibentuk yang dianggotai Pegawai Perubatan, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak berkuasa tempatan dan Majlis Pembangunan Sosial. Cabaran seperti golongan gelandangan ini, kita tahu mereka sering berpindah randa, tiada rekod perubatan, tak ada kad pengenalan diri, kadang-kadang terlibat dalam penyalahgunaan dadah serta substans dan menghadapi masalah mental. Cabaran ini juga telah diambil perhatian oleh pihak yang terlibat nanti bagi memastikan usaha pengedaran vaksin ini berjalan dengan lancar. Apa-apa pun misi kita pertengahan bulan Ogos dan September, insya-Allah kita akan mencapai imuniti kelompok. Jadi oleh itu kami nak bawakan juga status terkini COVID-19. Kita mulakan secara umum dan khusus di Malaysia dahulu. Kes sembuh semalam ialah 13,893 kes dan seterusnya kes baharu positif yang dicatatkan semalam melebihi angka 20,000 iaitu 20,596 kes dan ini menjadikan jumlah positif di Malaysia adalah 1,203,706 kes. Manakala kes kematian yang dicatatkan semalam malangnya 164 kes dan ini menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia setakat ini adalah 10,019 kes. Juga angka kematian jumlahnya melebihi 10,000. Kalau kita lihat di Selangor tinggi iaitu 8,549, juga di Johor tinggi. Kalau kita lihat di skrin di sebelah Borneo, selain Sarawak, Sabah juga mencatatkan kes melebihi angka 1,000. Jadi terus berwaspada. Itu di Malaysia. Kalau di Sarawak, Jess? Kalau di Sarawak mencatatkan angka harian yang agak tinggi Gas dengan 759 kes dilaporkan dan ringkasan kes COVID-19 yang baru di mana menunjukkan 259 kes dikesan menerusi individu yang mempunyai kontak kepada positif COVID-19 dan 234 kes tidak mengalami sebarang gejala dan hanya 25 kes mempunyai gejala jangkitan. Dan juga terdapat 2 kematian dilaporkan di Sarawak membabitkan seorang wanita berusia 48 tahun berasal dari Bintulu, seorang lelaki berusia 61 tahun berasal dari Miri. Dan pertambahan kes juga sekaligus meningkatkan jumlah keseluruhan di negeri ini meningkat sebanyak 79,522 kes. Dan kita masih harapkan perkara yang baik-baik saja akan berlaku miracle kita katakan Gas, InsyaAllah. di mana kita akan dapat mampu mencapai sifar COVID-19. Betul. Amalkan 3W, wash, one and wear dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Baik, ini juga antara perkembangan yang secara ringkas kami nak bawakan kepada anda daripada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya kelonggaran SOP bagi penerima lengkap vaksin akan diumum sehari 2 lagi. Perasan tak? Kelonggaran demi kelonggaran diberikan kepada kita biarpun kita tahu kes COVID-19 semakin mengganas dan sebagainya. Ini adalah kebaikan sebenarnya pada masa yang sama yang mana kita
kita dapat merancangkan juga, Betul. menyeimbangkan juga aktiviti ekonomi. Namun jangan lupa, jangan leka, jangan layap kata orang Sarawak. Mun kita sik jaga kita, mun kita sik disiplin, kes Siap. tetap naik. Jadi terus amalkan penjagaan ke diri, jaga semua, lindung diri, lindung semua. Selepas ini saya akan bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Sebelum berakhir je, sampaikan pesanan kepada peminat-peminat jazz dan peminat-peminat kuan tadi. Tiba ya. Jangan lupa untuk teruskan support kita punya Pandalia Rino, penerjun Betul. negara, dan juga tahniah juga kepada Kuan tadi. Saya memang admire sangat-sangat. Kan. Terjun macam tu pun boleh. Wow, memang dah viral, positif viral lah guys. Nanti kita practice dekat Tak nak. Saya tak nak. Terima Saya dah kasih give up Jess. awal. Terima kasih Jess kerana Okey. sudi untuk Ya, bersama terima di Sejahtera kasih. Asia daripada Ya. blok pertama hingga blok ketiga. Yep. Selepas ini untuk blok keempat dan blok kelima, tak sabar kita akan bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Tapi sebelum itu apa kita berehat? Penerbit nak kontak Kuan dulu nak masuk ke aspirasi. Selepas ini blok keempat. Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama-sama jaga Sarawak. Kita sayang Sarawak, sanggup berkorban untuk Sarawak. Oh ha, mari laungkan bersama. Oh ha,
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang menonton kami, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami sehingga ke blok yang keempat. Selepas ini, jangan ke mana-mana juga kerana kita akan bersama dengan Cikgu Azila sekarang ini untuk blok yang keempat dan blok yang kelima. Assalamualaikum, selamat pagi Cikgu Azila. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Cikgu. Terima kasih kami pagi. ucapkan kepada mereka yang memberiakan ruangan komen. Pastinya pelajar-pelajar yang setia dari episod ke episod. Kita ada Haziq, kita ada Hidayat Cikgu. Lepas tu kita ada Muiz Abang Minion. Muiz Abang Minion katanya. Lepas tu kita daripada Irdina Fauziatul ada juga. Assalamualaikum Cikgu Azila. Hai guys. Waalaikumsalam. Hai semuanya. Okey. Apa lesson plan kita hari ini Cikgu? Okey, hari Selasa kita dah tengok sifir 7 dan 8. Semalam saya detailkan sifir 7. Okey. Hari ini saya nak detailkan lagi sifir 8. Sebelum itu kita nak ingat balik macam mana teknik yang saya ajar untuk buat sifir 8. Ini bagi mereka yang belum lagi hafal sifir untuk membantu mereka hafal sifir. Sekali lagi saya nak ulang, dia bukanlah nak katakan tak perlu hafal sifir. Tak, bukan macam tu dia punya idea. Ideanya adalah untuk membantu awak lebih senang nak hafal sifir. Okey, sifir 8. Kita tengok ni sifir 8. Okey. Dia bermula dekat sebelah ini. Sifar 1, 2, 3, 4. Sampai 4 kita berhenti sekejap dan ulang balik 4. Dan jalan balik. 4, 5, 6, 7, 8. Selepas tu, dekat row sebelah ini, kita akan mainkan dengan sifir 2 pula. Okey, sifir 2. 0, 2, 4, 6, 8. Okey, sifir 2. Ulang balik dari 0 ni. 0, 2, 4, 6, 8. Jadilah sifir 8. Saya baru tahu ni. Dulu guys, masa Ya, Nabil ni kan. Masa- Wah, terpegun dia cakap. masa kita Betul, baru tahu cikgu. sifir Sebab 8 sifir jadi kan 8 ni antara sifir yang susah tau. Kepada anda yang mungkin ada juga cadangan macam mana nak hafal sifir 8 mungkin, bolehlah hantar di ruangan komen. Okey, perincian untuk sifir ni cikgu, mungkin kena start daripada kosong ke, kena stop dekat 4 sekejap, ulang balik, silakan. Saya terangkan Dia dekat sebelah ini kita mula 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4 kita kena ulang balik 4 dan baru jalan balik 5, 6, 7, 8. Kenapa sampai 8? Kita kan nak buat sifir 8. Betul. Ingat dia macam itulah dia sampai 8. Okey. And then seterusnya dekat sebelah ini ingat lagi saya pernah kongsikan 8 ini kawannya 2. Okey. Sebelah ini dia gunakan sifir 2. 0, 2, 4, 6, 8. Lepas tu ulang. 0, 2, 4, 6, 8. Jadi yang first ini 0, 8, 0 kita tak sebutlah. Dia jadi 8 sahaja. Sebenarnya ini 1 darab 8, 2 darab 8, 3 darab 8, 4 darab 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senangnya. Tak perlu guna teknik lidi lagi kan? 1, 2. Kadang-kadang lidi pun lidi juga. Kadang-kadang lidi boleh careless. Lidi tu patah ke macam mana saya kan? dulu guys masa saya tak hafal sifir 8, apabila keluarnya soalan sifir 8, contoh 832 bahagi 8. Allah, tak hafal sifir 8. Apa yang saya akan buat? Saya akan buat ni 8. Lepas tu saya akan tambah 8 tambah 8 16. Betul. Dan saya tambah lagi 8 tambah 6 4 1 2 24. Okey, tambah lagi. Senang nak careless. Senang nak careless, itu yang pertama. Kedua yang saya dah kongsi juga dengan Abang Wan Alif hari itu adalah kita cakap dengan dia akan bukan makan masa tapi Wan dia Alif buang. abang cikgu Ya abang. Okey, cikgu silakan. Dia bukan makan masa tapi dia buang masa. Makan masa untung kenyang. Betul. Dia buang masa membazir lah. Jadi dahlah buang masa. Lepas tu tak confirm lagi betul ataupun salah. Buang masa careless. satu, kalau guna teknik lama ni satu, lepas tu senang nak careless. Senang nak careless. Lepas tu kadang-kadang bila kita rasa macam susahnya sifir 8. Soalan yang 832 bahagi 8 ni sepatutnya senang. Kalau kita rasa macam sifir 8 tu susah, kod-kod soalan macam ni kita boleh tinggal dalam peperiksaan. Jadi kan cikgu. Tapi kalau kita semangat, kita tahu macam mana nak buat teknik pantas sifir 8 macam ni, bagilah nombor ribu-riban sekalipun bahagi dengan 8, confirm dapat jawab. Selepas ini sifir 7 mungkin? Pasti ada something yang berbeza. Jadi jangan ke mana-mana. Haziq, Hidayat, Muiz dan semuanya yang sedang menonton kami. Blok kelima selepas ini, slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Okey.
Siapa sangka kan sifir 8 ni sebenarnya senang. Kalau dulu nak kira guna tangan lah, tak cukup tangan guna kaki lah, lepas tu tambah-tambah guna teknik lidi lah. Jadi kepada anda yang terlepas blok yang keempat tadi, jangan risau, boleh sahaja ulang kaji balik macam mana nak kuasai sifir 8 dengan melayari YouTube kami TVS, cari sahaja Sejahtera Asia, ataupun ni FB Live kami ni, kalau tak sempat tengok sekarang, kongsi dulu, parking tepi, tengah hari, petang nanti, malam nanti boleh tengok semula. Okey, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Kalau tadi sifir 8 mudah kan? Sekarang ini sifir 18 saya pun tak hafal. Tapi Cikgu Azila ada tekniknya. Silakan Cikgu. Okey. Ini untuk sifir, kita dah tambah lagi dia punya power dah. Soalannya tadi soalan sifir 8. Sekarang kalau sifir 18, ada teknik yang senang tau. Okey. 18 ini, sifir 18, Gas hafal tak Gas? Tak hafal. Saya kata 2 dalam 18, 36. Sampai aja. Sengatnya aja Cikgu. Sama. Pas jauh Cikgu. Sama. Sebab janganlah kita hafal sampai sifir 18, sampai 12 pun, kadang-kadang 12 pun tersilap kan. Okey, macam mana cara kalaulah soalan yang ditanyakan kepada anda adalah 396 bahagi 18. Ya Allah cikgu tak hafal sifir 18. Jadi macam mana Haziq Haziq ada bagi tahu itu main tambah. Haziq ada cakap dekat sini tadi, kalau main tambah careless dan buang masa katanya. Bagus, dah faham dia apa kita Haziq punya idea sekarang. Okey, now 18 ni macam mana nak buat dalam sifirnya? Kalau tambah kan senang salah kan. Okey, saya bagi tahu dekat sini, yang ini kita buat macam ni. Okey, 1 dan 8 ini kita pisahkan. Lepas tu sifir 18 kan, sifir 8 kan saya letak ni 18. Jadikan ni sifir 18 lah. Sifir 8 ni tadi kita tukar. Yang ni okey. Ini 18 kan, 18. 8 di sini, ini satunya. Okey, 8 ini kita buat sifir 8 di bawahnya, 8 sampai 80. And then ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dekat sini. Jadi, beginilah jadinya sifir 18-nya, yang mana 18 darab 1 adalah yang pertama dekat atas ni, iaitu jadi 18 lah. Ini 18 darab 1. Manakala 18 darab 2, jangan awak kata 216. Okey, bukan Dia 6 ini kita ambil, okey, 6 ni kita ambil 6. Okey. 2 dengan 1 tambah. Kan jadi 36. Betul? Kan? Lepas tu yang ini, 4 ni kita ambil. Lepas tu 2 dengan 3 kita tambah. Jadilah 54. Senangnya. Begitulah kita teruskan contoh yang ni 2. Ini dengan ini 7. Sampai habis. Maka jadilah Koko Crunch jadilah sifir 18. Macam tu sebenarnya. Okey. Jadi kena tambah ya cikgu. 2 tambah 1, dia 3. tambah sikit je tambah. Kan 3 dan 2 je tambah, 4 dan 3 je tambah. Jangan confuse bukan 216, bukan itu tak logik lah, takkan jadi 18 tu 216 kan. Jadi 18, 36, 54, 72. Lepas ni kalau orang tanya sifir 18, tak ada masalah dah. Okey cikgu, untuk dalam saya kira lebih kurang 3 minit terakhir macam ni, mungkin boleh cikgu recap balik sifir 8 tadi untuk blok yang keempat dan sifir 18 mungkin. Okey, saya just tunjukkan dekat sinilah yang dekat sini. Kalau sifir 8 kita boleh refer kepada yang ini. Okey, sifir 8-nya kat sini kosong. 1, 2, 3, 4. Tetapi dekat 4 ini kita kena berhenti dan ulang balik 4, 5, 6, 7 sampai 8. Lepas tu dekat sini, sini kita letakkan sifir 2-nya. 0, 2, 4, 6, 8 and then 0, 2, 4, 6, 8. Jadilah sifir 8 sebelah ini. Kalau sifir 18 pula, kalau sifir 18 ada kaitan dengan sifir 8. Dia ada kaitan kerana 18 kita letak 1 di sebelah ini. Row sebelah ni 1 kan, letaklah 1 sampai 10. Ini 1, ini 8. Caranya just tambahkan sahaja, dapatlah macam ni. 18 darab 1 memang 18 lah. Okey, yang duanya ini dan ini kena tambah dahulu. Baru dia jadi 3. 6 kita ambil. Kalau 3 darab 18, 4 ini kita ambil. Ini dan ini kita tambah. Dan jadi 5. Dan begitulah seterusnya. Senang je lah. Okey, kalau tak nak confuse lah, dekat atas ni, kan bawah tu 16, atas tu 8 kan. Kalau rasa macam, mana nak mula satu ni? Kalau tak nak confuse, saya kira mungkin boleh bagi cadangan letak kosong kat atas cikgu. Sini sini kan? Mungkin. Jadi 1 tambah kosong, dapat 1. Itu cadangan saya lah. Tapi terpulanglah kepada keselesaan adik-adik di luar sana. Macam mana nak mengaplikasikan teknik sifir 18 yang Cikgu Azila ajarkan hari ini. Baik, kita nak baca komen ni daripada
daripada Hidayat. Katanya terima kasih Cikgu Azila. Lepas tu daripada Irdina Fauziatul. Yes, senang-senang. Memang senang. Kalau bagi pun nombor ribu-riban bahagi dengan 18 dah tahu teknik macam ni, saya kira dalam kurang 1 minit dah boleh jawab dah. Jadi kami ucapkan syabas kepada adik-adik yang sudi bersama kami pagi ini, bukan sahaja di Kaca TV, juga di FB Live kami. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih Cikgu Azila kerana buat knowledge sharing, teknik baru sama-sama. di pagi Jumaat ini. Orang kata sangat berguna, terutamanya semasa PDPR ini. Juga saya kira teknik ini bukan sahaja perlu dipelajari oleh golongan anak-anak tau. Ibu bapa juga perlu mainkan peranan yang penting sebenarnya. Ya, benar. Sambil breakfast, sarapan pagi tu kan, belajar juga macam mana nak buat sifir 8, sifir 18, kod-kod masa PDPR, boleh bantu cikgu ajar anak-anak supaya mereka tak ketinggalan dalam pelajaran mereka. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Azila yang sudi berkongsi ilmu baru dalam slot pendidikan di hari Jumaat ini. Kepada anda di luar sana, khususnya mereka yang menetap dan tinggal di Sarawak, kita sekarang berada di fasa kedua. Pastinya ada kelonggaran yang boleh kita lakukan seperti dine-in di restoran, kedai makan dan sebagainya. Namun jangan leka, okey? Jangan layap kerana kita lihat semalam angka yang dicatatkan kes baharu adalah 759 dan fokus kita kepada penduduk Kuching, yang mana Kuching mencatatkan daerah yang tertinggi kes hariannya iaitu sebanyak 330 kes. Jadi dalam kita merancang apa aktiviti kita di hujung minggu bersama dengan keluarga dan orang yang tersayang, tetap ingat SOP. Tipsnya, ingat SOP. Senang aja. Sampai kita berjumpa lagi insya-Allah untuk hari yang Isnin nanti, Maaf Hijrah insya-Allah cikgu, dan kepada anda selamat berhujung minggu. Pastinya jangan lupa untuk saksikan kami di hujung minggu juga bersama dengan Sharon Kezia dan Shasha Jenzlin hanya di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum, salam Jumaat.